إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإلى كافة الأنبياء المرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها من أصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Aman tak ada tanda ni. Qauluhu tak bagi. Iya kah? Dan jika adalah jatuh membilangkan dia mutakallim basirun sami'un mutakallimun hayyun alimun muridun. Situ dah. Berarti situ itu. Berarti tak ada habis itu dah. Baik. Dan jika adalah jatuh ni berlaku. Tu. Dan jika adalah jatuh berlaku, itu mana jatuh di sini. Membilangkan dia qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun tu. Membilangkan dia yang tersebut daripada qadirun muridun ila akhir itu sifat itu di dalam beberapa kitab Melayu sekalipun. Itu ghayah dia panggil. Ini Syekh Ahmad Zain Al-Fatani ini nak menegang pada kita bahawasanya ada kekeliruan dibuat apa setengah orang dia ingat kata qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun tu dia panggil sifat maknawiyah. Tidak betul. Yang dikatakan sifat maknawiyah tu kaunuhu tu. Diri kaunuhu keadaannya Allah. Keadaannya tu dia panggil maknawiyah. Adapun qadirun tu zat yang bersifat dengan kudrat. Qadirun aizatun muttasifatun bil qudrati. Muridun aizatun muttasifatun bil iradati. Alimun aizatun muttasifun bil ilmi. Hayyun aizatun muttasifatun bil hayati. Sami'un aizatun muttasifun bisam'i. Basirun aun. Itu
Jadi sifat ni hak mana? Sifat maknawiyah ni al-kaunu tu atau kaunuhu tu. Hari tu dia menjagakan pada kita di luar ni lah. Kalau kita kata dalam kitab-kitab Melayu lain bila sebut sifat maknawiyah tu qadirun muridun alimun tu lagu mana? Tak betul tu. Itu maksud. Jika adalah jatuh berlaku membilangkan dia yang tersebut qadirun ila akhir tu sifat itu di dalam beberapa kitab Melayu sekalipun ada dalam kitab-kitab Melayu tu dia tulis kata sifat maknawiyah tu qadirun muridun alimun, itu tak betul. Sekalipun ada dalam kitab. Lepas tu tak betul tu macam mana boleh ulama buat tak betul? Bukan. Ulama tulis gitu tu dalam kitab-kitab mereka tu sebagai tasamuh saja, bermudah-mudah. Tasamuh fil ibarah, bermudah-mudah dalam ibarat. Tu. Kerana apa tu? Ulama dulunya bila sebut maknawiyah tu iaitu qadirun muridun alimun, kerana mengikut bagi setengah daripada kutubin arabiyatin, kerana mengikut uslub, mengikut sini mengikut uslub cara penulisan setengah daripada kitab-kitab bahasa Arab. Kutubin arabiyat ini kitab-kitab bahasa Arab sekalipun salah juga. Sekalipun tu maknanya salah juga. Tu. Itu makna salah. Itu makna sekalipun. Apa? Salah juga. Tu bukan dia sifat tu zat. Qadirun tu zat yang bersifat qudrat, mana zat yang maha amat berkuasa, artinya zat yang bersifat dengan sifat berkuasa. Kalau gitu bapa ulama-ulama dalam kitab Arab, bahkan ulama-ulama dalam kitab Jawi tulis lagu tu kerana mengikut uslub ulama-ulama yang menulis dalam kitab bahasa Arab tu, maka bahawasanya demikian itu terjemah daripada Arab. Tu atas jalan mengikut kitab Arab, qadirun muridun alimun, dikatakan sifat maknawiyah tu tasamuhun, ialah bermudah-mudah yang keji. Tasamuh yang keji itu sini. Apa yang keji? Sebab orang kemudian ni dia jarang dah nak mengaji macam orang dulu. Orang dulu ni jarang membaca, dia banyak mengaji. Orang kemudian ni dia banyak membaca, kurang mengaji. Dia banyak membaca, dia mengkaji sendiri. Ni bahayanya. Tepat jatuh bahayanya kalau tak ada guru. Itu. Faman la lahu syaikhun fasyaitanu syaikhu. Siapa yang tidak ada guru bagi seorang, maka syaitanlah guru dia. Maka ketika tu dia tu tak faham. Ulama tulis qadirun muridun alimun tu atas jalan tasamuh. Oleh kerana dia tak mengaji, maka dia duk bila kata qadirun sifat maknawiyah, muridun sifat maknawiyah. Tak betul tu. Itu tak betul. Maka sebab tu disifatkan oleh Syekh Ahmad Zaid Al-Fatani, kitab-kitab Melayu yang mengikut uslub Arab terjemah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa sifat maknawiyah qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun, itu ialah sifat maknawiyah. Itu ialah perbuatan tasamuh. Tasamuh ni mana? Bermudah-mudah yang keji. Keji tu. Keji apa? Keji untuk orang kemudian di belakang ni. Kerana orang kemudian ni dia jarang dah nak mengaji, menadah. Ayo nak orang panggil segera saja dah. Kau-kau pun nak cepat-cepat lalu. Nak ilmu pun nak cepat-cepat. Mana boleh gitu. Syarat ilmu tu tulus zaman. Lama masa mengaji. Kalau nak cepat-cepat, semua benda tu termasuk daripada fi'lu syaitan, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Berlorak gaduh cepat-cepat, nak jadi penonton juga. Itu daripada syaitan. Tutubik jaga nak jadi penonton lalu. Itu berlorak gaduh dia panggil. Tak boleh gitu. Tu sepatut lebih jaga duk dia dulu, senyap-senyap dulu. Ngurut dulu ke betul agak. Baik-baik dulu dengan orang duk baik-baik kita, duk backup, duk bela kita mula lah tu ni. Ni kalau lebih jaga duk kata huduh dah ke serban orang duk bela kita. Tak kena gitu. Lepas tu tiap-tiap bulan lagi mengadap. Bila nak bikin saya jadi Perdana Menteri ni. Tu tengok. Itu orang panggil apa?
al-ajalatu minasyaitan. Belorak gaduh tu daripada syaitan. Nah, ada syaitan lah. Nabi tu larang kita tu minta jawatan jangan. La tas'alil imarata. Jangan kamu mintakan jawatan. Jangan duk minta jawatan jangan. Saya bakal benar. Jangan gitu. Kalau ada rezeki ada lah tu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Nah, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dari sini tu ya ana dah lah buruk kita, i'tikad kita. Kul kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi Allah Taala sahajalah segala kerajaan. Nah, tu'til mulka man tasha. Dia bagi kerajaan kepada siapa yang dia kehendak. Wa tu'izzu man dia cabut kerajaan daripada siapa yang dia kehendak. Benda ni. Itu ni. Jadi sebab tu Nabi tu tegah kita minta jawatan. La tas'alil imaratah. Jangan kamu mintakan jawatan. Kenapa? Fa innaka. Kerana bahawasanya engkau in u'titaha. Jika diberikan akan dikau tu jawatan an mas'alatin. Dari kerana engkau tu minta. Nah, no jadi sungguh. Ukil ta ilaiha, maka Tuhan tak bantu, Tuhan serah. Baik ya. Nah, pandai-pandaimu sendiri buat kerja mana. Tuhan tak tolong. Nah, sini. Tu. Jaga-jaga. Wa in u'titaha, jika Allah Taala bagi kepadamu jawatan tersebut an ghairi mas'alatin, dari ketiadaan minta-minta. Kita tak minta apa? Nah, macam Perdana Menteri ke-8 kita, dia tak minta relax. Duduk relax, santai itu ni. Ada saya Perdana Menteri, saya. Tak ada ya, relax. Cool, steady itu ni. Khabar tak jadi Perdana Menteri. Tak minta tu. U'inta 'alaiha, dibantu oleh Allah akan dikau di atas mengurus tanggungjawab jawatan tersebut. Itu. Kau sebab tu mudah-mudahan dibantu Perdana Menteri yang ke-8 kita ni, yang pro Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu ayah dia putuk guru, Tuan Guru Haji Muhammad Yasin, anak murid Qadhi Abu Bakar di Johor tu. Jadi lagu tu baru bagi jadi pemimpin apa? Tak minta relax, steady, cool, kabar-kabar. Rezeki Allah Taala bagi, maka amanah tu kena dipikul. Mudah-mudahan u'inta 'alaiha, dibantu oleh Allah akan dikau di atas jawatan tersebut. Itu. Kalau kita duk no gaduh-gaduh tak dapat. Yang dikejar tak dapat, yang digendong bercecer. Tapi mujur. Alhamdulillah negara kita tu tengok. Mujur benarnya kita tu ada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Tu terkunci lidah-lidah Zionis Melayu. Itu ni. Yang selama ni duk kata wak menatang apa ada raja, tak ada wak kerja buat apa-apa. Duk tidur bangun. Sedar. Kalau tak ada raja tu perang lama dah negara kita ni. Cuba tengok negara-negara republik itu ni. Hilang aja orang panggil presiden dia, siap rusuhan. Paling kurang tidak mati pun cedera parah. Nasa harta benda. Tapi oleh kerana negara kita ni mamlakah nizamiyah, raja berperlembagaan, bukan perangnya jamu KFC. Ada ikan patin. Paling aman sekali tu. Paling aman sekali. Kau sebab itulah kita tu dalam mazhab kita Syafi'i pun tiap-tiap Jumaat khutbah kedua tu sunat kita tanda tangan doa kepada sultan, doa pada raja. Tak tahu mai di mana style malas tanda tangan ni. Ngaji kitab fiqh mana tahu. Tok Khatib duduk baca doa ke sultan, dia duduk senyap. Tengok. Dok pukul lah bala. Beci benar ke sultan tu ni. Berat lagu tu tu. Ulama-ulama salah kata, ulama-ulama salaf. Bukan salah tu Wahabi. Ulama salah kata iza ra'aita rajula, apabila engkau lihat akan satu orang manusia
yad'u 'ala sultani, mendoa kejahatan di atas raja sultan. Fa'lam annahu sahibul hawa, maka ketahui olehmu bahawasanya orang tersebut ialah pengikut hawa nafsu. Nah, pengikut hawa nafsu dia panggil. Popok syaitan, popok pengikut syaitan. Wa idza ra'aita ar-rajula, dan apabila engkau lihat satu orang yad'u lis-sultani bis-salahi, mendoa mereka itu, mendoa bagi sultan tu dengan kebaikan. Jadi kita doa sama hari Jumaat khutbah kedua tu bit taufiq wal hidayah doa pada sultan. Fa'lam annahu sahibu sunnatin, maka ketahui olehmu bahwasanya orang tersebut ialah ahlus sunnah wal jamaah. Itu ahlus sunnah wal jamaah tu doa baik-baik pada raja. Karena kata Fudil bin Iyad, Fudil bin Iyad kata, lau kanat li da'watun mustajabah, kalaulah ada bagi aku doa yang dimakbul oleh Allah Ta'ala, kalau aku tahu ada di sisi Allah tu doa aku ni Tuhan makbul, ma ja'altuha illa fi sultani, tidak aku jadikan doa tersebut melainkan pada sultan, pada raja. Kenapa? Orang tanya dia, apa? Fudil bin Iyad, jawab Fudil bin Iyad, iza ja'altuha fi nafsi lam ta'udni, kalau aku jadikan doa tu untuk diri aku saja, doa mustajab ni, kalau kita doa untuk diri kita lah ni, ya Allah bagilah boleh beli tanah tu ya Allah, banyak lagi tak cukup 700,000 ya Allah, mustajab kan, dapat dah ni. Maka manfaatnya untuk diri kita seorang je, tidak tersebar manfaat tu. Wa idza ja'altuha fi sultan, sebaliknya apabila aku jadikan doa mustajab tadi untuk sultan, saluha, maka Allah Ta'ala perbaikkan sultan. Fasaluha bisalahihi, maka memperbaiklah sultan tadi dengan kebaikannya tadi itu, al-ibadah wal bilada, akan rakyat, jelata dan negara. Maka kerana itu kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dia ajar untuk doa yang baik-baik pada raja, pada sultan. Ni malah doa. Nak suruh doa malah dah orang tolong baca, kita tolong amin mualah. Lepas tu beci pula raja. Nak guling pula. Nak jadi nak jadi hilang raja. Wak mek siap. Tahun 2023 duduk ni. Tak ada dah raja di Malaysia ni. Oi, hebat kita di sini. Tu. Tu mana ustaz kuat sangat duk backup raja. Bukan duk backup tubuh raja dah. Ni. Tubuh raja tu tak ada istimewa apa pun, sama kita ke. Ketuk busuk, haid najis, kecing najis. Manusia biasa je raja ni, bukannya dewa-dewa kayangan. Lepas tu ya kita pertahan sangat institusi tu. Karena institusi itu terbukti mampu menjaga keamanan. Maka menjaga keamanan tu ialah perintah agama. Al-amnu qabla al-iman. Al-amnu, bukan amnu. Al-amnu. Al-amnu. Tapi apa ulama tutup guru dulu dia panggil amnu. Dia tak panggil umno. Dia panggil umno. Dia panggil umno. Dia panggil amnu. Kenapa? Karena bahasa Jawinya alif mim nun waw. Amnu. Apa al-amnu? Keamanan lah. Al-amnu qabla al-iman. Al-amnu muqaddamu ala al-iman. Keamanan didahulukan daripada keimanan. Aduh. As-salamatu qabla al-islami. Al-insanu qabla at-tadayyuni. Kemanusiaan sebelum daripada beragama. Itu ajaran agama kita gitu. Keamanan sebelum daripada keimanan, kesejahteraan sebelum daripada keislaman, kemanusiaan sebelum daripada beragama, keugamaan. Itu ajaran Islam kita. Maka kerana itu mempertahankan institusi raja ni sendiri automatiknya mempertahankan keamanan negara. Maka sebab tu orang yang tidak hormat pada sultan, tidak hormat pada raja, caci maki raja, artinya agama dia salah dah. Kerana Nabi kata azimu sultanakum waqiru sultanakum fa inna sultana zillullah wa zilluhu fil ardi in kana adla. Hormati olehmu akan sultan kamu, agungkan olehmu akan sultan kamu, karena sesungguhnya sultan tu ialah bayangan dengan Allah.
Apa bayangannya Allah? Yakni debu bagi Allah yang maha mulia. Sebab tu kita panggil duli. Duli yang maha mulia. Apa? Debu bagi Allah Ta'ala yang maha mulia tu. Yang maha mulia tu ke raja dah. Tuhan tu. Raja tu duli, debu. Wazilluhu fil ardi, dan bayangannya Allah di atas permukaan bumi. Artinya apa? Naungan. Yang menguruskan orang panggil hukum hakam, tegaknya hukum, keadilan dan sebagainya di atas permukaan bumi. Ingkana adalah jika mereka itu melakukan keadilan. Jadi artinya menghormati, mengagungkan sultan ini bukan budaya Melayu saja. Suruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tidak hormat sultan, tak hormat raja ni, artinya orang ni canggah dengan agama. Patut bercanggah dengan ideologi negara. Kenapa? Kerana rukun negara itu salah satunya ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Artinya orang yang mencaci maki raja itu dia tak setia lah. Dia tak setia. Artinya dia tu kalau boleh tak boleh duduk di Malaysia ni. Kena berambuh. Kenapa? Tak ada rukun negara. Rukun-rukun ni maya tawaqqafu sihhatu syai'. Macam semaya tak jatuh. Bagaimana? Allahu Akbar senyap. Rokok. Tak aja. Maya bang itu. Dah. Duduk dalam Malaysia. Tapi tidak junjung rukun negara. Artinya orang ini tak layak jadi warga negara. Kena berambuh tubik. Itu maksud. Habis. Azal. Azal lu relax je. Bagus. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آتي سيدنا ومولانا محمدا الواسطة الفاضلة والشرف والدرجة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف صلى الله وسلم على سيدنا الحمد لله رب baik habis itulah maka bahawa maka hendaklah yakni wajiblah hendak sini makna wajiblah maka hendaklah yakni wajiblah terjaga bagi demikian itu. Artinya kita tu kena jaga apa? Jangan kita tak terjaga, tak sedar. Pakai qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun. Itulah sifat-sifat maknawiyah. Itu tak terjaga itu. Kalau kita tu agak terjaga, walau baca kitab-kitab yang mengatakan hayyun, qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, mutakallimun tu sifat maknawiyah, kita pun kena baiki. Ini barangkalinya tasamuh fil ibarah. Kenapa? Karena qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun tu bukan sifat. Itu ialah zat. Qadirun zat yang maha berkuasa. Muridun zat yang maha menentu. Alimun zat yang maha mengetahui. Hayyun zat yang maha hidup. Zat yang maha hidup. Ada seka dia tu ni. Orang menyamar jadi ustaz nama Wahizam tu. Dia kata Tuhan ni tak hidup tak mati. Bengang sungguh. Tuhan tu tak hidup tak mati. Tu hakikat makrifat. Itu kan makrifat hakikat tu maklipat. Maklipat sesak dia panggil. Tuhan tak hidup tak mati tu bukan Allah. Dajjal. Nak tu ni. Cuba buka lah hadis. Nabi sifat Dajjal ni tak hidup tak mati. Kalau Allah hayyun la yamut. Nah tu ni. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa anatil hujuh lil hayyil qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu. Sifat 20 pun hayya. Hayyun ai zatun muttasifun bil hayati. Nah tu ni. Zat yang maha hidup artinya zat yang bersifat dengan sifat penghidup. Nah tu. Boleh kau orang tak mengaji ni kan jadi ustaz. Gerai nak jadi ustaz. Orang nak jadi ustaz nak mengaji, nak madrasah, nak pondok, nak menadah, nak guru. Dia ada goreng spaghetti di dapur restoran Italian food tu kan. Jadi ustaz dah. Tu jadi bengang habis tu. Wahizam. Wahizam bukan ustaz tu. Yang nak panggil ustaz kan. Dia bengang ke dia kata, apa ustaz sama ustaz bala? Ustaz sama ustaz mana? Ya bukan ustaz. Dajjal. Syaitan tu. Dulu saya panggil molek lagi. Pocik, chef, engkau je tua kan. Panggil molek lagi dulu. Tahun 2018 lagi. Lepas tu janji dengan PA dia. Janji dengan dia juga nak jumpa mana gapo siap untuk selesai depan. Saya siapa? Sejak nunggu je tak lagi. Telefon tak akak tak walah. Oleh kerana dia tu dah mungkin janji. Mula daripada situ tak anggap dah. Pokcik, tuan, chef. Saya panggil apa? Dajjal wan hizam asyaitani. Hang gitu tu. Tak ada akhlak. Itu akhlak. Tak ada akhlak. Itu akhlak tu. Cuba dengan ilmu jarh wa ta'dil ulama. Kalau dia menjarh kau, berat. Dajjal kabir. Mana? Pembohong besar. Qarnus syaitan, tanduk syaitan. Dia bedau kayak gitu. Kita bukan menyerang fizik dia dah. Itu tak ayat fizik dia tak boleh tu haram. Tak boleh kutuk muka dia, janggut dia, kopi dia tak boleh itu. Kita panggil gelar itu sesuai dengan perangai dia menyebar ajaran sesat. Menyebar ajaran sesat tu, menyalahi syariat, menyalahi hakikat, menyalahi tarekat, menyalahi makrifat. Salah lakak dia. Dia kata salah syariat, dia kata, biasalah salah syariat tu geng fikah. Dia panggil fikah. Geng fikah kata ustaz-ustaz ada mengajar ni panggil geng fikah. Dia geng makrifat hakikat. Jadi jangan panggil ustaz gitu, jangan.
Silap sah ustaz akhir orang jemput seorang masjid ke. Tauliah tak ada tu. Mana ada tauliah? Sebutin negeri pun tak ada tauliah. Nak ada tauliah mana untuk tak mengaji agama. Ha? Panuannya panggil raja. Raja Wahizam syaitan gitu. Setan Wahizam gitu. Panggil lagu tu. Nah, apa? Iya tak raja apa dia kata Tuhan tak hidup tak mati. Allah dia kata tak hidup tak mati. Tengok. Engkau sifat hayat. Kalau engkau sifat hayat tak kafir lagi. Kalau engkau hayyun tidak kufur. Kufur. Engkau hayat tak kafir. Engkau sifat hayat tak kafir. Tapi kalau engkau Allah tu hayyun kafir. Sebab tu Mu'tazilah ada engkau hayyun. Allah Mu'tazilah kata Allah hayyun bizatihi. Allahu qadirun bizatihi. Allahu alimun bizatihi. Allahu sami'un basirun mutakalimun bizatihi. Kita orang ahli sunnah ya ada bisifatih. Mana? Allahu qadirun bi qudratihi. Allahu muridun bi iradatihi. Allahu alimun bi ilmihi. Allahu hayyun bi hayatihi. Allahu sami'un bi sam'ihi. Allahu basirun bi basarihi. Allahu mutakallimun bi kalamihi. Itu kita ahli sunnah gitu. Allah zat yang maha berkuasa dengan bersepakai sifat berkuasa. Allah zat yang maha menentu dengan bersepakai sifat penentu. Allah zat yang maha hidup dengan bersepakai sifat penghidup. Allah zat yang maha mengetahui dengan bersepakai sifat pengetahuan. Allah zat yang maha mendengar dengan bersepakai sifat pendengar. Allah zat yang maha melihat dengan bersepakai sifat pelihat. Allah zat yang maha berkata-kata dengan bersepakai sifat perkata. Itu kita ahli sunnah jemaah itu. Jadi kalau kata Allah tu tidak hayyun, tidak ia nak nafi apa tu? Kalau nafi sifat fasik mubtadi'. Kalau nafi hayyun Allah Taala tu tidak hidup, zat Allah tak hidup, artinya kafir bahaya tu. Jangan cakap tapi kata tak hidup tak mati. Mana boleh gitu? Hidup mati itu dua perkara berlawanan. Ad-diddani la yajtami'ani. Mana boleh beripu sekali? Dak hidup dak mati. Faham nak apa yang panggil gitu? Parah. Ini orang tak mengaji hukum akal ni gitu. Basic fardu ain, hukum akal, hukum adat, hukum syarak dak mengaji. Tu cakap mengapu Tuhan tak hidup tak mati. Iya. Perumpamaan Nabi kepada Dajjal ada gitu. Mana? Dajjal ni Nabi kata seumpama tak hidup tak mati. Jadi barangkali Tuhan dia Dajjal. Tuhan dia Dajjal. Wah. Tapi peliknya hak berautoriti pun slow lah weh. Kita kira gegak dah orang bawah. Dia mau duk slow. Tak ada satu fatwa lagi keluar. Tak ada satu ke apa. Hak duk baca itu tu perbincangan Jawi baru. Ajaran dia tu menyeleweng, menyesatkan. Itu pun tidak dalam bentuk fatwa baru. Baru mesyuarat tu pun baca gitu ya. Sebab tu orang berautoriti ni kena cepat bertindak. Panggil orang ni, tunjuk video-video dia, bagi penerangan. Kalau bercangkah, jatuh lalu. Gezek lalu dah dia ni. Buat fatwa lalu. Orang ni sesat lagi menyesatkan gitu. Mungkin tak membahayakan negara tu. Itu ni. Ya gitu. Orang komplain amat dah. Orang komplain amat dah, tapi dia kena Wahizam tu nak jadi Perdana Menteri ke jadi khalifah ke baru cepat keluar fatwa sesak lalu lah kayak gitu ni. Mengancam ya. Mana Masyidi tu siapa? Masyidi siapa? Oh, Masyadi. Oh, Ustaz Masyadi. Ustaz Masyadi pun tak keluar dah. Bukan fatwa dah dia ni. Tidak keluar fatwa. Tak keluar fatwa sesak apa dah dia. Tapi ditarik tauliah ya kan? Tarik tauliah. Sebab tidak selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau Wahizam ni bukan tak selari nah. Tak tahu langit bumi jauh terus. Kalau Ustaz Masyadi tu dia lekok-lekok kuat. Sebab dia kuat parti kan. Dia kuat parti dia lagu tu lah. Dia ni. Dia kuat parti ni gini. Kalau Wahabi hak duduk dalam parti dia bukan Wahabi. Salafus soleh. Kalau Wahabi hak tidak duduk dalam parti dia, tu Wahabi. Dia gitu jadi.
Jadi parti yang lu wala yu'la alai. Parti tinggi, tak ada orang lebih tinggi pada parti. Jadi jangan kau gosip parti. Kalau kritik parti siap. Jadi gitu. Jadi kalau Asy'ariyah duduk dalam parti dia, Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah tak duduk dalam parti dia, Ahbash. Jadi gitu jadi. Jadi pelik dia. Parah lagu tu. Itu masalah Ustaz Masyhadi tu, gitu. Saya duk tengok lah gitu. Jadi sebab tu dia jadi keliru habis. Tapi Wahizah ni berat. Ustaz Masyhadi tu ada basic lah. Maksudnya dia mengaji agama, ngaji pondok. Tapi tak tahulah ngaji pondok tu apa? Dia mengata banyak usrah ada ngaji. Tahulah. Cuma kalau guru kita bapa ada nang kita banyak gak fiqh-fiqh pun dia banyak keliru-keliru gak. Dia kata insya'i ni tu dua kali semain insya'. Insya'i dalam hadis sebut insya'i ni tu maksudnya ialah maghrib dengan isya'. Dia dak insya'i ni tu dua kali semain isya'. Insya' lepas ni kita nak sembahyang. Lepas pukul 12 ni ada lagi insya' lagi dia. Itu antara hak kita dengar-dengar lah. Hak tu dari fiqh hak pelik-pelik. Tapi kita pun tak pernah ngaji dengan dia. Tak pernah ngaji. Tak pernah nada dengan dia, tak pernah tak tahu setara mana. Dari segi orang panggil hak debat dengan Kiai Nur Hidayat tu nampak lah. Orang panggil apa? Tak boleh nak laweh lah dengan ilmuwan daripada keluaran daripada Nahdlatul Ulama tu memang hebat. Memang hebat. Kalau setakat asatizah kita ni nyajih ke dia ya. Masa dalam debat tu kan. Ada itu aku Ustaz Al-Amin Daud senior saya tu wa kullu nafsin awhamat tashbiha. Ustaz Masyhadi kata, apa awak cakap ni? Kau tu saya pun mengajar kau ayat. Maknanya ilmu dia tu tinggilah maksudnya. Tapi bila Kiai Nur Hidayat debat dengan dia, habis. Kalah tu. Dia tak pernah dengar istilah tu, kaedah ni. Jadi jam. Itu jadi cabut apa? Cabut laptop tunggu punggung balik. Soal masalahnya, adakah pondok-pondok kita di Malaysia ni mampu melahir orang seperti Kiai Nur Hidayat, Kiai Idrus Ramli, Kiai Ma'ruf Khazin? Itu masalahnya. Adakah mampu kita import semua pemain luar? Pemain tempatan di mana? Pondok-pondok kita. Pondok-pondok kita bukan tak mampu, tapi tidak bersistematik. Gitu. Tidak bersistematik. Doalah mudah-mudahan. Baik, habis itu. Masuk dalam balik. Wallahu a'lam. Ini wallahu a'lam dia ni, bukan wallahu a'lam kita lagi ni. Wallahu a'lam tu Allah yang maha amat mengetahui. Kena pasal makna gitu. Wallahu a'lam, jangan Allah yang lebih mengetahui jangan. Memanglah a'lam tu isim tafdil tapi laisa min babih. Allah a'lam memanglah isim tafdil tapi laisa min babih. Bukan daripada bab tafdil tidak. Yang kita kata Allah yang lebih mengetahui. Tak betul tu. Dia kata wallahu a'lam, Allah lah yang maha amat mengetahui. Kita tak tahu sikit abuk. Gitu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberi ilmu kepada manusia ni melainkan sedikit jua. Itu. Jadi wallahu a'lam, Allah yang maha amat mengetahui. Itu sirah tabari dia panggil, berlepas diri. Itu berhati-hatinya ulama seperti itu. Wallahu a'lam. Allah lah yang maha mengetahui yang sebenar-benarnya. Baik, sambung balik kaunuhu ta'ala qadiran, arti kaunuhu ta'ala qadiran, keadaannya Allah Ta'ala yang berpekuasa. Nebuh lagu tu. Apa nebuh lagu tu Ustaz? Ini supaya kita dapat beza di antara maknawiyah mujma'un 'alaiha dan maknawiyah mukhtalafun fiha. Ada pun yang kita sedang belajar kaunuhu qadiran, sifat maknawiyah ni yang diberselisih pendapat oleh Asy'ariyah dengan Maturidiyah ni, itu dia panggil maknawiyah mukhtalafun fiha. Sifat-sifat maknawiyah yang diberselisih pendapat oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa? Sebab bawah nanti dia ada tambihun. Tambihun inilah kita akan jadi pening. Kalau kita tak tahu maknawiyah itu ada dua. Maknawiyah yang disepakati, maknawiyah yang diselisih pendapat. Maknawiyah yang kita duk bahas dalam sifat 20 ni bukan maknawiyah yang disepakati, bukan.
Kenapa? Karena kalau yang disepakati itu ingkar saja kafir. Kafir. Lihat sini, ingkar kafir. Sebab tu Mu'tazilah tidak ingkar maknawiyah yang mujma'un 'alaiha tu. Maknawiyah mujma'un 'alaiha, Mu'tazilah pun mengisbat. Mu'tazilah pun kata Allah Ta'ala kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu ayat. Tapi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridannya mana? Yang kalau kita terjemah bahasa Melayunya, keadaannya zat Allah yang maha berkuasa. Itu. Kenapa? Karena Mu'tazilah tu ingkar sifat. Mu'tazilah tu ingkar sifat. Mu'tazilah tu mu'attilah, mentaktilkan, mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Jadi kalau terjemah kaunuhu qadiran yang diisbat, yang diikrar oleh Mu'tazilah, kaunuhu qadiran, keadaannya zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Gitu ya? Gitu. Lepas tu, dikatakan berselisih pendapat oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Mana? Asy'ariyah nafi sifat maknawiyah ni. Nafi mana? Nafi tak bilang. Tak payah bilang lah. Cukup setakat ma'ani cukup. Maknawiyah tak payah bilang dah. Artinya nafi dah. Nafi pada bilang. Kalau kira perkara ijma' ni tak boleh nak nafi pada bilang pun. Kafir boleh tidak? Mana boleh? Semaya 5 waktu ijma' tak? Ijma'. Tiba-tiba kita nafi pada bilang mana? Tak payah 5 waktu lah, subuh sah cukup dah. Tak kafir. Bahaya jangan main. Kalau ijma' kafir tahu tak? Semaya wajib. Semaya mana? Semaya ikut mana-mana pun, zuhur saja tak apa. Kafir tak boleh. Berapa? Semaya 5 waktu. Saya tak ingkar semaya wajib, cuma saya nak ingkar bila. Tak boleh. Bila pun tak boleh ingkar. Kalau dah ijma' kena bila. Cukup 5. Semaya wajib. Semaya mana wajib? 5 waktu. Baru jelas. Kalau zakat semaya wajib. Semaya wajib. Wajib mana semaya? Ikut mung zuhur kan, saya ikut mung mana-mana boleh. Tak boleh tu. Ingkar ijma' dia panggil tu. Jadi kalau maknawiyah ni perkara yang diijma', artinya kalau Asy'ariyah ingkar, kafir Asy'ariyah. Kafir Asy'ariyah. Berat tu. Maka kalau kita hak diingkar oleh Asy'ariyah ni, maknawiyah yang mana? Bukan maknawiyah ijma' tu dah. Bukan maknawiyah mujma'un 'alaiha. Patut maknawiyah mana? Maknawiyah mukhtalafun fiha. Sebut kaunuhu qadiran juga. Tapi kalau diertikan dalam bahasa Melayu kena kata gini. Kaunuhu qadiran artinya keadaannya Allah zat yang berkuasa. Kata gitu. Keadaannya Allah zat yang empunya sifat berkuasa. Kena kata gitu. Apa tu? Supaya beza di antara maknawiyah yang diijma', kaunuhu qadiran juga, tapi terjemah keadaannya Allah zat yang maha berkuasa, yang berkuasa. Gitu ya. Qadiran tu zat kan? Nanti ni. Maka maknawiyah tak ingkar Allahu qadiran. Allahu qadirun, makna Mu'tazilah tidak ingkar. Isbat Allah qadirun. Allah zat yang maha berkuasa. Lepas tu hak diingkar oleh Mu'tazilah mana? Kudrat tu. Allah tidak ada sifat kudrat. Allahu qadirun bi zatih. Allahu qadirun bi qudratihi hiya zatuhu. Boleh. Allah Ta'ala zat yang maha berkuasa, dengan kuasanya itu ialah zatnya. Tidak ada kudrat, tidak ada sifat berkuasa, tidak ada. Kalau gitu kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang berkuasa itu maknawiyah mujma'un 'alaiha, yang disepakati. Hatta Mu'tazilah pun sepakat, tak ingkar. Patuh ada selisih pendapat antara Asy'ariyah Maturidiyah ni, maknawiyah mukhtalafun fiha, yang diselisih pendapat. Mana? Kalau kita nak bagi beza, kena kata ini. Kaunuhu qadiran, keadaannya Allah Ta'ala yang berkuasa, atau keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa. Itu. Kenapa? Kaunuhu qadiran ai zatun muttasifatun bil qudrati. Hak ni hak diselisih pendapat antara Asy'ariyah Maturidiyah. Maka ingkar oleh Asy'ariyah maknawiyah mukhtalafun fiha, kufur tak kufur. Dan mustahil keadaannya Allah yang lemah. Ini mustahil keadaannya Allah yang lemah, yang bersifat dengan lemah. Kalau gitu nak arti dulu. Apa makna orang panggil kaunuhu pada dua mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah? Mana? Asy'ariyah
dan Maturidiyah. Dan bermula makna tu ma yu'na min al-lafzi, ma yuradu bil lafzi, itu dipanggil makna. Dan bermula makna keadaannya Allah yang berperkuasa itu, nak tambah dan bermula makna keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa itu ialah khabar berdiri, ada makna berdiri ni ada kudrat pada zatnya zat Allah Ta'ala. Makna lagu ni jika kita menjalani di atas qaul yang pertama. Kena takdir lah tu. Atas tu dia panggil bertakluk dengan sesuatu yang dihazaf. Itu kaedah mengaji kita. Nah, ala qaulil awali ai in jaraina ala qaulil awali. Itu jika kita menjalani di atas pendapat yang pertama. Mana pendapat yang pertama? Asy'ariyah tu. Imam Abul Hasan Asy'ari tu dan Asy'ariyah tu sekali. Iaitu qaul yang rajih. Mana? Tak payah bila dah kau dulu tu. Diri kita reti kudrat tu ada di zat tu dah. Keadaannya Allah empunya sifat kudrat. Itu. Nah, kudrat tu duduk di mana? Kudrat duduk di mana kudrat? Duduk di zat Allah Ta'ala. Dia dah tu keadaannya Allah empunya sifat kudrat tu. Nak bila awak kau dia keadaan. Cukup kita reti kudrat ada di zat. Kudrat tu sifat. Tak boleh pisah dengan zat. Tak boleh pisah. Mana boleh sifat pisah dengan zat? Kalau gitu, kudrat tu ada di mana? Kudrat tu berdiri ada di zat. Tu dah keadaannya Allah empunya sifat kudrat. Bukan empunya pokok, empunya dinding batu. Dah. Kudrat tu empunya Allah Ta'ala yang empunya sifat kudrat. Ya, yang berpekudrat. Yang berpekuasa. Asy'ariyah tu mudah. Jadi sebab tu kau rajih. Kenapa? Karena Asy'ariyah tu sesuatu tu ada 3 perkara. Mana? Ada betul-betul, tak ada betul-betul, kira-kira akal. Amrun i'tibari dia bang. Sesuatu tu ada 3 dia kata. Ada betul-betul, tak ada betul-betul, tak ada langsung. Sungguh pada akal. Itu Asy'ariyah. Sesuatu ada 3. Maturidiyah kata dak, ada 4, ada soal lagi. Ada betul-betul, tak ada betul-betul, kira-kira akal. Sungguh juga di luar daripada akal. Apa dia panggil? Hal. Satu kelakuan yang tak naik sampai tak ada. Nak kata ada betul tak boleh. Nak kata tak ada betul tak boleh. Kalau ada betul, jadi 2 ada. Kalau tak ada betul, benda jadi tak ada. Lepas tu, menengahi antara ada dengan tak ada. Sabitatun bainal wujudi wal adabi. Satu kelakuan yang sungguh di antara ada dengan tak ada. Betul. Nak kata dia kata tak ada betul tak boleh. Apa ya? Gabri benda ada betul tak boleh tak ada. Itu. Sifat wujud bagi Allah. Maturidiyah kata sifat ada tu satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang sabit bagi zat selama mana ada zat, tidak dikarenakan dengan satu kerana. Al-halu sabitatul lizati madamati zat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Nah, satu kelakuan yang sabit bagi zat selama mana ada zat, tidak dikarenakan dengan satu kerana. Itu dipanggil halun nafsiyah. Itu ni. Halnya ada 2. Maturidiyah kata hal ada 2. Halun nafsiyah sifat wujud sah. Lepas tu halun maknawiyah. Halun maknawiyah mana? Kaunuhu tu gede kaunuhu. Satu kelakuan yang sabit bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan ada kudrat di zat, maka ada keadaannya Allah yang empunya sifat kudrat tadi. Tu. Keadaan tu apa? Keadaan tu ada tak? Tak ada. Tak ada betul-betul? Dah. Baik. Nah, keadaan tu ke dia? Kaunuhu qadiran tu ke apa? Kaunuhu qadiran tu ada seperti kudrat ke? Kalau ada seperti kudrat, berbila kudrat pula. Mustahil. Wahdaniyah fi sifat. Nah, Allah ada saya kudrat. Lepas tu, kalau kaunuhu qadiran tu tak ada langsung, kudratnya boleh cabut letak pergi benda lain pula. Lepas tu, nak jadi seolah-olah pelekat di antara kudrat dengan zat, kena ada satu benda lagi. Apa? Satu benda tu nak kata ada betul tak boleh, nak kata tak ada langsung tak boleh. Duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Apa dia panggil? Keadaannya tu. Itu sebab tu bayang nak faham tu, sebab tu marja lemah. Sebab apa? Faham? Tak faham tu ni. Tu payah faham tu sebab tu lemah tu.
Pa, you nak faham gapo ustaz? Satu benda hak tak naik, siapa tak ada, tak turun, siapa tak ada. Nak kata ada betul tak boleh, nak kata tak ada betul tak boleh. Kalau ada betul, jadi berbila ada. Kalau tak ada langsung, benda tu boleh cabut daripada benda tu, daripada zat. Sifat boleh cabut daripada zat. Lepas tu, menengahi antara ada dengan tak ada. Nah, gapo dia? Tahu. Nah, sungguh bagi zat selamat. Pening. Jadi, qaul yang rajih kata apa? Kaunuhu qadiran tu tak payah bila dah kata. Nah, mengaji dah kudrat itu duduk di mana? Fal qudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun azaliyatun abadiyatun qaimatun fi zatillah taala. Senyak situ dah. Nah, kudrat tu apa? Satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala, yang abadi selama-lama tak akan hilang, kekal selama-lama. Ada di mana sifat kudrat ni? Qaimatun fi zatillah. Ada di zat Allah Taala. Lepas tu tak reti lagi sifat duduk di mana? Duduk di zat. Diri murti kudrat tu ada di zat. Tu dah keadaannya Allah empunya sifat kudrat. Tu qaul yang pertama. Satu. Dan ni atah pada kata berdiri. Atah pada kata berdiri. Ini qaul yang kedua pula. Pasal sepepak baru kata lagu ni. Dan bermula makna keadaannya Allah Ta'ala yang berkuasa atau yang empunya sifat berkuasa itu ialah suatu kelakuan. Itu qaul yang kedua ni. Ni Maturidiyah. Satu kelakuan. Satu hal dia panggil kelakuan ni. Satu hal, satu kelakuan. Satu apa? Satu kelakuan. Satu kelakuan yang bagaimana? Yang menengahi, yang duduk tengah-tengah. Itu mana? Yang menengahi antara maujud dan makdum. Yang menengahi antara ada dan tak ada. Tak naik siapa tahap ada betul-betul. Tak turun siapa tahap tak ada betul-betul. Duduk tengah-tengah ya. Nak kata ada betul tak boleh, nak kata tak ada betul tak boleh. Tu. Kelakuan tu. Yang lazim, yang melazim ia. Tu ia apa ni? Ia kelakuan itu. Yang melazimlah ia, yang memesti. Yang melazim tu mana? Yang memesti atau yang melazim yang mengautomatik. Gitu. Yang melazim yang mengautomatik ia kelakuan bagi kudrat. Tu. Dikarenakan ada kudrat di zat, maka lazim lalu, auto selalu keadaan tu ada. Keadaan tu sungguh, bukan ada tak? Nak kata keadaan tu ada tak boleh, nak kata keadaan tu tak ada tak boleh. Payah nak faham mana. Itu dipanggil apa tu? Halun maknawiyah. Tu. Pada qaul yang kedua, iaitu qaul Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imamul Haramain, iaitu Maturidiyah. Itu Maturidiyah. Jadi Maturidiyah kata tak boleh, tak cukup setakat sifat kalam saja. Tak cukup. 13 tak boleh. Tak boleh bila setakat 13. Kena bila lagi? Mana? Kaunuhu qadiran kaunuhu. Apa? Sebab kaunuhu tu bukan hanya amrun fi zihni. Bukan hanya amrun i'tibari fi zihni saja, tidak. Amrun khariji. Perkara yang di luar daripada mata kepala kita. Sungguh bagi zat. Satu kelakuan yang mesti bagi zat. Satu kelakuan yang sungguh bagi zat. Selama mana ada sifat kudrat di zat, selama itulah keadaannya Allah empunya sifat kudrat. Tu lagu tu. Habis. Jadi beza tu. Jadi beza di antara Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah tak payah bila dah secara satu persatu kaunuhu. Kenapa? Kerana kaunuhu qadiran tu diri kita faham dah kudrat tu ada di zat Allah, itulah kaunuhu qadiran. Kata Maturidiyah, tak boleh. Mana boleh duk main diri kita reti lagu tu dalam kepala otak lagu tu, tak boleh. Benda tu sungguh di luar daripada kepala otak kita. Mana? Kena ada satu lagi di antara zat dengan sifat tu, seolah-olah menyebabkan sifat dengan zat tu lekat tak boleh cabut tu, ada satu kelakuan lagi. Mana? Kaunuhu tu. Kaunuhu tu apa? Satu kelakuan yang menyabitkan sifat tu ada di zat. Selama mana ada zat dan sifat tu, tidak dikarenakan ada sifat, beli habis pak aku pun beli. Dikarenakan ada kudrat di zat tu, maka keadaannya zat yang bersifat dengan sifat
kudrat tadi. Itu keadaan tu sungguh di zat, sungguh. Apa dia keadaan itu? Ada tak? Da. Tak ada kah? Da. Tu amrun subutiyatun wasitatun bainal wujudi wal adabi. Perkara yang sungguh sabit menengahi antara ada dengan tak ada. Tak naik sampai tahap ada tu sungguh dah. Kalau keadaannya Allah empunya sifat kudrat tu ada sungguh, bermula kedua kudrat. Kalau kaunuhu qadiran tu tak ada langsung, bermakna kudrat tu boleh cabut daripada zat. Lepas tu duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Nah, bukan dia tu ada sungguh dah, bukan dia tak ada langsung tu dah. Hanya seolah-olah pelekat di antara zat dengan sifat, seolah-olah. Payah nak faham. Dan demikianlah dikatakan, dikiaskan. Dan demikianlah lagu itulah. Mukiyahlah dia kata pada 6 sifat yang lagi akan datang. Atas kita lah, kita nak pegang hak Asy'ariyah, kita nak pegang hak Maturidiyah, hak Imam Abu Bakar Al-Baqillani, Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, Imamul Haramain, mengikut definisi yang berlainan tadi. Dan kaunuhu muridan, artinya keadaannya Allah yang empunya sifat penentu, dan mustahil keadaannya Allah ada sesuatu dengan ketiadaan kehendak, ketentuannya. Dan kaunuhu aliman, kita baca cepat-cepat dan kaunuhu aliman, artinya keadaannya Allah yang empunya sifat pengetahuan, dan mustahil keadaannya Allah yang jahil. Dan kaunuhu hayyan, artinya keadaannya Allah yang empunya sifat penghidup, dan mustahil keadaannya Allah yang mati. Dan kaunuhu sami'an, artinya keadaannya Allah yang empunya sifat pendengar, dan mustahil keadaannya Allah yang empunya tuli. Dan kaunuhu basiran, artinya keadaannya Allah yang empunya sifat pelihat, dan mustahil keadaannya Allah yang buta. Dan kaunuhu mutakalliman, artinya keadaannya Allah yang empunya sifat perkata, dan mustahil keadaannya Allah yang bisu. Habis. Dan bermula dalil segala sifat ini, sifat maknawiyah ini, atas qaul. Jika kita menjalani di atas pendapat qaul ni, pendapat yang mengisbat, yang membilangkan dia sifat maknawiyah ini, ialah diketahuikan dia dalil daripada segala dalil sifat ma'ani yang telah lalu juga. Sama ya. Dalil-dalil sifat maknawiyah ni ain di dalil sifat ma'ani juga. Kenapa? Karena sifat maknawiyah ni melazimi bagi sifat ma'ani. Ya tu. Habis itu. Dan bermula segala sifat ini dinamakan sifat maknawiyah nisbah kepada ma'ani. Kerana bahawasanya, kerana apa? Kerana bahawasanya segala sifat ini melazim mengautomatikkan ia sifat akan sifat ma'ani. Dari kerana sifat ma'ani itu ada di zat, maka automatik diretikan keadaannya Allah empunya sifat ma'ani tersebut. Habis itu. Kita berhenti situ dulu. Kemudian kata musannif rahimahullah, tanbihun ay hadza kalamun ati munabbihun liman ghafalahu wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.